Jadi syirik ini sama ada mendua ke Tuhan atau engkar kepada hukum Tuhan ataupun mengada ke yang lain selain pada Allah dengan mengatakan Tuhan atau mengatakan Allah. Allah kata. Jadi buat Nabi Rasul ni tak ada, bebas daripada syirik. Kerana dia tu bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, amanah. Allah kata. Syirik ialah mendirikan wain, iaitu mendirikan selain daripada Allah. Sebelum menjadi Nabi, mereka memang wali. Sebelum dilatih menjadi Nabi, mereka tu wali jauh. Wali maknanya dia tak pernah menyembah berhala, dan dia tak pernah melakukan perkara yang bertentangan dengan agama semasa itu. Misal kalau Nabi kita, dia berpegang kepada agama datuk nenek dia, dari Nabi Ibrahim. Jadi Islam pada masa itu mengikut Nabi Ibrahim. Islam juga, tapi ada perkara-perkara yang sedikit berlainnya lah. Sebab Nabi Ibrahim itu dia bawa agama Islam itu bersesuaian pada zaman atau pada tempat dia pada masa itu. Lagu itu ialah. Jadi sebab tu dipanggil wali. Wali menafikan atau menidakkan ataupun tak ada pada dia tu yang lain daripada Allah. Dan dia tu mendirikan hak, dia tu duduk royak, duduk sabar kepada umat dia hanyalah supaya umat dia tu mentauhidkan Allah ataupun mengesahkan Allah. Semua Nabi Rasul itu ada sampai ke Nabi kita. Perkara utama yang dia bawa ialah supaya jangan syirik kepada Allah ataupun mengesahkan Allah. Ialah betul. Walaupun begitu, jika mereka melakukan sedikit dosa, mereka tidak khawatir. Ini ayat ni tadi guna ni. Sebab Nabi tidak akan melakukan dosa. Apa? Sebab dia buat itu mengikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi mustahil Nabi akan buat salah. Sebab nak buat salah tu yang tegur selalu. Tak apa kita umat Nabi Muhammad ni buatlah salah sebanyak mana pun Tuhan tak payah tegur. Tu kau sedar lagi kita tu. Bahkan kita tak ada pula ilmu tasawuf ni, semua bahasa Tuhan tu tak ada. Cuma kalau kita belajar tasawuf ni, maka hati kita tergeraklah untuk mengadakan Tuhan. Jadi Tuhan ni wajib ada, tetapi kita tergerak untuk mengadakan Tuhan. Bagi orang syariah, dia tahu Tuhan ada, tetapi pada ketika tertentu dia nyata Tuhan ni tak ada. Bapa dia berani buat dosa tu. Kita orang tasawuf ni kita tahu Tuhan tengok kita buat dosa, kenapa? Orang syariah tak apalah, curi buat Tuhan rumah, Tuhan tu pun tak nampak. Kita tak takut orang. Orang ngaji tasawuf ataupun orang duduk di tasawuf, dia takut ke Tuhan. Dia buat Tuhan suruh dia tinggal Tuhan lagi. Dia lagi tu. Tidak kata dia tu mengaku dia tu Tuhan. Supaya orang batinnya dia buat ibadat, dia kata dia naik tarah tu. Lalu tarah Tuhan ada. Tak ada Muhammad. Apa tu Muhammad? Tu Tuhan dia kata. Tadi kalau kena kita, orang kata gitu, pada semaya dia waktu siapa? Dia kata kami tak semaya, sebab tu kata semaya, buat dia.
pada memakai tu siapa? Tu mau kahwin. Demo ke demo tu makan tu siapa? Jujur ke yang delok. Tutup kahwin patut demo tu siapa? Tutup dalam. Ya, tanpa kata ada. Tu ada makan tu siapa? Dia tu Tuhan suruh. Jadi kalau kita kaji siapa tu semua kita buat sama ada kita gelar dia modern ke, kita gelar dia klasik ke, kita gelar apa pun, gelar game pun, semuanya daripada gerak itu yang berlaku. Tak ada kita boleh buat dengan sendiri tanpa gerak itu tanpa kena pakai. Buat dia kata tidak sedikit mendirikan ghaib lain pada Allah. Betul. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Tuhan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dunaka likaliman yasha. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi dia mengampuni semua dosa jika dikehendakinya. Dosa adalah perintah dari Allah Ta'ala atau dari hak atas hak untuk hak. Jadi semualah sama ada dosa ke pahala ke, semua itu adalah perintah daripada Tuhan atas kehendak Tuhan untuk Tuhan. Jadi bukan kita buat untuk kita, untuk Tuhan berlaku, untuk nyatakan dia berlaku. Dalam surah Al-Anfal ayat 17 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Yang berarti bukan engkau yang melontar apabila engkau melontar, tetapi Allah lah yang melontar. Tapi sini pengarah itu tulis semasa pergi badan. Yang tidak pergi badan lah kampung-kampung. Kalau kita berpegang kepada Allah Ta'ala, lo ni pun kalau kita pegang tak ada Tuhan. Kalau orang pegang tu dia ada Tuhan. Kita tahu dah Tuhan ni ada. Mana dia tak mengajar di rumah ni. Kata Tuhan tak ada. Itu bukan Tuhan tak ada. Kita tu tak ingat Tuhan. Tak ingat musuh depan lah gagahnya. Tuhan tak ingat. Lagu tu maksud. Sedangkan kita orang mukmin, orang Islam ni, wajib kita mengadakan Tuhan pada. Kita pergi tu pergi tu seolah-olah kita pergi tu dengan tunggu Tuhan, misalnya gitu. Seolah-olah Tuhan duduk depan, seolah-olah bunga gitu pergi tu. Faham apa? Kalau mati syahid. Nak mati syahid bukan senang. Mati syahid ni surga, Tuhan janji tu. Kalau mati tidak syahid dah, belum tentu lagi surga. Sebab itulah Abdurrahman bin Auf, apa dia ni, Khalid Al-Walid, bukan Abdurrahman bin Auf, Khalid Al-Walid sahabat Nabi. Dia pergi sembilan pedang dia patah. Pedang zaman dulu bukan sebab pedang kita lor ni. Kalau tengok pameran pedang Nabi, kita nak akak tahu tu. Berat kita tak tahu pedang orang lain. Tak tahu lah masa tu Nabi bersama mana, tak tahu. Dia main-main, sebab kita main apa ni golok dia. Kengeh bagi dia. Pergi. Pedas tahun tu besar lagi, tebal lagi, berat lagi. Sebenarnya putih pedas patah. Nak royak semangat dia. Dia nak mati dalam perih. Tetapi Tuhan tidak kotor dia mati dalam perih. Mati atas katil juga, riuk dia.
Tapi Nabi kata dah, dia hanya suruh dah, tapi dia tak siap mati cara tu. Dia tak mati cara syahid. Itulah orang dulu dia besar kepada melawan kafir mati syahid. Kita zaman lalu buat syahid dengan orang kafir. Saya ke orang kafir tak boleh. Dia berguru kita juga. Lagu tu orang lain. Dia kata dia tak kena kita. Dia hanya nak suruh kita akui je sekolah Cina apa. Sini Cina tu, ada cara ke negeri Cina tu, kita aku dia tu Malaysia. Lalu tu lah kita lawan dia. Sini tu, sejarah negara Cina. Ngajar ke bahasa Cina. Kalau tak percaya, pergi sekolah kuasa UA. Dia saing ngajar ke Cina. Matematik ngajar ke Cina. Bahasa Cina memang lagu Cina. Bahasa Melayu pun dia seleh ke Cina. Tetapi kita pernah ke sekolah, dia panggil sekolah vernacular. Lepas tu kita tak pernah ke dalam lembaga yang kita tidak disuruh sekolah vernacular. Tetapi Teguh ramai lah sebagai pejuang untuk mengadakan sekolah kita. Dia ketua lah. Kemudian kabinet sokong, bolehlah buat sekolah kita. Pahala ni, tak suruh akui sisi dia. You bukan boleh bagi. UCEC. Possible, tengoklah kekuatan email kita setara mana. Itulah kita bimbing. Kita bimbingnya lah ni, kita ada suka kita buat Islam. Kita ada suka kita beriman. Sedang kita syirik kepada Allah. Kalau kita takut kan. Dia buatlah itu. Dia tu kita takut. Takut apa? Takut kita reda. Reda tu kufru. Reda pada kafir. Reda pada maksiat. Lagi tu jangan reda. Tu kan. Dia mau nak buat Allah ke lah. Dia mau rasa gagah lah itu. Jadi ayat tadi dua ayat dah. Kita melota pun lah yang melota. Nampak zahir di kita, hakikatnya kita nak boleh melota tu lagu. Nabi Daud membunuh Jalut, masih mengekalkan akunya, lalu menjadi orang yang berdosa. Tetapi lontaran batu oleh Nabi Muhammad semasa perang Badar itu bukan tangan Nabi, tetapi daripada Allah. Jadi itu saya kita kata begitu. Jadi Nabi Daud ketika dia bunuh Jalut tu, dia katalah aku dapat bunuh Jalut. Tetapi kita tak boleh hukum sebab Nabi Rasul dia tak tinggal tu dia tak begitu. Jadi walaupun dia kata aku bunuh Jalut, dia mengaku aku sebenarnya tidak dia. Tetapi nak royak sahih kepada umat dia. Nabi kita lah dia ngajak kita sebut Tuhan. Tapi dia royak, kita boleh makannya Tuhan, kita boleh jalannya Tuhan. Jadi dia tidak butuh dengan Tuhan. Itulah dipanggil sidik atau benar. Kalau duduk di orang syariat benar itu koi hadi. Duduk di orang hakikat benar ni ialah perkataan Nabi atau Rasul. Sebab dia menekecek daripada Tuhan belakang, tak ada daripada dia. Dalam surah Al-Fatih ayat 10. Yadullahu fawqa aydihim, berarti tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dari segi cinta, dosa adalah diampun. Jadi ayat itu beraya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu
Jadi kalau kaum salah, ya terima saja. Contohnya tangan itu bukan serupa tangan kita, bukan serupa tangan makhluk. Ya, seorang kata pala lah, pala angin, pala kita, pala puak. Makna berberi makna yang berbeza. Jadi tak boleh kita terus kata setakat kita faham tak boleh. Jadi betul lah Nabi dan Rasul ni, dia kata tu ialah daripada Allah semata-mata. Tak ada dia ambil daripada saya, daripada sahabat ke. Walaupun ada dalam sejarah Nabi terima pendapat isteri dia. Dia terima pendapat isteri dia tu ialah Tuhan wahyu dia. Mana terima tu betul. Orang tuduh Nabi Aisyah tu berkelakuan tak molek dengan sahabat dia. Orang tanya mana Nabi, orang kata dia tak molek dengan Aisyah. Dia senyap. Seminggu lepas tu baru dia royak. Dia kata, ya Muhammad, jangan kamu cemburu. Dia senyap tu bukan cemburu, dia tunggu mari wahyu. Sebab Nabi dia tidak akan keceh, dia tidak akan royak, dia tak akan berkata-kata, dia tak akan buat, dia tak akan terima dalam hati dia selagi mana tidak ada wahyu. Kalau tu cuba tanya kalau ada sikit-sikit tak nak pakai sejak daripada ada sampai pada Nabi Muhammad. Kalau nama dia Nabi atau Rasul, itulah sifat dia. Dia tidak akan kecek dengan nafsu dia, dengan pendapat dia. Sebab itulah ada dalam kitab kata mengenai ketuhanan ni. Dia kata mengenai ketuhanan sebenarnya sepatutnya gapo-gapo saja nak kita buat, nak kita kata, nak terbit dalam hati kita ni, jangan ada daripada diri kita atau pendapat. Sebab tu lah dia kata maka lemahlah segala pendapat untuk mendapat. Lemahlah segala pendapat untuk mendapat, maka itulah yang didapat. Ayat yang kita nak buat kita. Dia nak rakyat je selagi kita waktu dengan pendapat kita Tuhan ni lagi ni. Kalau tak serupa dengan soal hati, bukan dia. Pendapat lagi itulah ditolak ya. Sehingga tak ada pendapat kita. Kita rakyat tu soal hati belakang, maka itulah diterima. Boleh tak? Ialah orang kata kita bawa orang baru pun sebab sebenarnya dia nak rakyat lagi tu. Kau rasa lagu mana? Orang alim sekali. Dia kadang-kadang kita dengar rujuk dia tu, dia kata benda tu kadang-kadang kita teliti tak seperti Quran. Jadi artinya dia mengaku macam seolah dia tu boleh ilham atau firasat saya ni bagi kita tak terima sebab dia tidak serupa dengan Al-Quran walaupun dia tu orang alim. Kalau selain pada Nabi Rasul sebab dia molek ayat tapi tak selain dengan Al-Quran walaupun ayat ini sumber hebat sekali mana firasat ilham kalau dia ayat tu tak pun nama pun, tapi kalau tak sempurna wajib kita kena tahu sebab ada orang kata malah kita mimpi terima daripada Tuhan gini dia ngaku dia dakwa. Kalau kata ngaku dia dakwa dakwa ni lah menyatakan sesuatu bukan daripada Al-Quran dan hadis, atau kalau kajak betul menyatakan sesuatu bukan daripada Tuhan dan Rasul. Dakwa tu aku betul aku
dakwa. Jadi dalam agama kita dakwa kita tak silap, berdosa kalau kita dakwa. Sebab mendakwa diri kita kepada sesuatu, sama ada perkataan, perbuatan, di hati kita kena tolak. Sebab dakwa tu tanpa dalil, benda tu tidak sebenar. Dakwa boleh tetapi ada dalil daripada Quran hadis yang menunjukkan gapo kita kata tu. Lagu tu tak apa. Itulah kebanyakannya dia tafsir lain. Bila dalam hadis kata tidak boleh ada ramai apabila ada kematian. Dia terjemah lagu tu. Sedangkan maksud dia sebenarnya tidak boleh ada keramaian apabila ada kematian. Macam orang Cina, orang kafir tu, kalau orang dia mati, dia buat keramaian lah, congkak lah, minum arak lah, berjudi lah, ada. Tak boleh. Islam dia tak benar lah gitu. Ya? Jadi apabila ada seorang yang kata kita kata gini lah, dia mau mati ke, biar anak bini dia pun cakap orang lain tak leki. Itu tak boleh ramah. Kenapa? Kata ramah, dia tak boleh Islam orang lah. Tiga tu ramah tu. Wahid, Isnin, salah satu dia kira jamak, ramah. Yang lagi tu je lah. Iya, modal ni soalnya. Kenapa bila mati kan, bola awak satu hari, masa 2 hari, 3 hari sepatutnya bersedih. Dalam bodoh. Dan kalau mati orang bola lebih besar lah kau. Gini, orang buat tu nombor satu, orang ada binti. Dia maknanya Thailand, dia tak boleh nak sedekah. Bapa salah dia nak sedekah. Dia ada kematian. Sekarang rumah dia terjadi geger. Geger lah orang ngati. Sebentar tu dalam sejak 2 jam tu sebut nama Tuhan tu geger. Bukan kalau kita ajak orang menyebut nama Tuhan yang satu pahala yang besar. Makanya sebut tahlil lah, orang tak terima. Sebut nama Tuhan. Kita panggil, tidak sebut nama Tuhan ramai-ramai, tak rumah kita. Ada orang Wahabi tak terima. Ada, tak boleh ada. Yang lagi tu kan, dalam jangan marah dia tak terima, biar kan. Dia terima juga Islam tapi tak terima orang tu. Orang kafir dia tak terima terus Islam, kita tak marah-marah. Apa nak marah dia? Biarlah dia dengan cara dia. Dia dengan cara dia. Tu yang hidayah ke dia lagi tu. Tak marah. Bukan masalah buruk sangka. Masalah kita pandai kerja Tuhan ni comel. Mujur dah kita, alhamdulillah. Yang jadi kita nak mari tengah kita, nak semaya, nak amal, nak cari islah lagu mana, nak cari sobat lagu mana. Ada kena cari sobat, pun tak sobat juga. Kita mujur kalau cari sobat, boleh sobat. Sobat tak boleh lah. Sobat lah ni, ada tiga kali sobat. Salah itu ya. Kalau kita tanya apa kali sobat? Ini dari segi ilmu kan ni? Bukan segi duduk ni. Duduk belum tentu. Apa kali sobat? Cuba jawab. Ayat pun dah sobat. Bapa tak boleh sobat. Baik nak kuat. Bapa tu salah perimen. Kita kata kita. Bapa kita tak boleh sobat. Tak bodoh dia dengan sobat. Apa masuk? Nabi juga sobat. Balik sobat, pasal bini kita tu, dia tak melawan kita.
ikut kita nak cukup nak apa tu jaga tu. Itulah beres. Orang hebat-hebat orang kaku-kaku kita tak kata tu juga. Apa tak boleh sabar. Saya kena tanya juga jangan cakap ngatak kita tak kerti juga. Orang tanya dan sekurang je sama-sama kerti. Apa? Cuba jawab salah seorang tadi kan. Tak apa. Apa kita belajar? Jawab salah lah ke mana dalam belajar? Tuhan tidak ambil dosa. Jangan dalam tidak belajar. Kita pergi jawab ke pecek kedai kopi ke mana, kita meletak satu hukum tu kan kita tidak loyak molek tak boleh. Loyak molek lah juga. Yang saya jawab lah. Pasal kita ada yang musuh apa? Amarah lagi. Ya juga. Kalau kecek rekah ke, kita tak khabar ke Tuhan. Kalau kita khabar ke Tuhan, apa kita nak marah? Apa kita tak sopan? Apa dia buat? Tahu dah dia buat apa nak marah? Nak marah ke Tuhan agak teh. Siapa dia kita nak marah ke Tuhan? Tuhan tak payah pulah dah. Waktu tu baru tak rusik. Pasal tak takut ke Tuhan. Pasal tak jatuh Tuhan, dia rasa kita. Kalau jatuh Tuhan, tak molek selalu. Nabi Rasul dia jatuh Tuhan. Waktu dia dah buat perangai sebab kita ni. Tak teria nafsu dia nak buat dosa. Pasal apa? Pasal dia jatuh Tuhan. Kita nak buat dosa kerang. Maksud kita kata sedap tu. Kalau kita sayang maksud kita. Tu selalu. Besok, waktu berlaku besok, bisikan syaitan, bisikan mereka. Waktu tu. Kalau boleh besok, kita pasal tak boleh besok, tak kenal Tuhan. Kita kenal malaikat dengan syaitan. Dia kena Tuhan. Hak nyata di kita lebih ialah Tuhan kenal Tuhan. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Kalau lagu tu tak berlaku. Nabi Rasul tak berlaku. Dia duduk situ Arab tu Rabbi bi Rabbi. Dia kenal Tuhan tu Tuhan. Jadi dia tu sentiasa mengadap ke Tuhan. Jadi tidak pelik lah bagi dia. Kita dia menadap ke Tuhan. Buat tu berani nak buat tu apa ni. Kita rasa kita lebih kuasa pada Tuhan. Walaupun kita tak kata begitu. Kita tak kata kita kuasa lebih pada Tuhan. Tetapi buat apa kita berani buat dosa? Buat kita rasa kita lebih pada Tuhan lah tu. Berani kan kita tahu Tuhan ada tengok kita buat. Berani kan dia raja tak mudah. Tak mudah lah pun kita habis nak melakuk pun beringat kemat. Apatah lagi nak ketuk. Kau berani ketuk dia raja. Dia raja kita jalan ke lemah muda. Tak berani nak jalan jakoh. Gagah cerita. Apatah lagi Tuhan. Bagi orang yang duduk dengan tasawuf. Tak ada Tuhan tu lebih segala-gala. Kita ni nak jom mengajar ni royak je nak duduk dulu tentu lagi, tetapi kita nak minta siap malam dengan Tuhan supaya kita boleh duduk situ. Sebab tu kita royak lah kata kalau nak pakai kena pakai lah. Pasal 24 jam tu pasal itulah posu 24 jam posu. Gini ada posu tu sebab ada kita. Tolak kita tu barulah tak ada posu. Nak dia. Nak jinak bukan tak suwi ada tapi nak jinak dia. Nak jinak dia. Nak tolak dia tu kena buat keakuan. Kalau tak faham keakuan tu apa? Ngajilah kita ikan Melayu tu. Tu pun orang ngaji dia kali habis tak faham juga.
Tak faham. Sebutir kita, dia nak buat aku sebutir. Dia cerita begitu, cerita aku ni, dia benar tak ilah tu. Cerita habis tes cerita. Kalau kita habis tes kami. Habis, berapa kali dia mengaji tak ikat. 3 kali. Wah, dia memperhatikan kuan. Oh, perhatikan molek. Molek lagu, molek. Kalau tak mana nak bagi aja molek sebenarnya. Kalau gitu, tak tahu bahawa sebutir kita ada orang nak buat aku. Nak buat aku kita ni. Dia nak tahu Tuhan. Apa nak buat kuan aku, mau aku. Adalah aku siapa dia buat. Kita ni siapa dia buat, siapa dia tak ada baik. Kalau tahu lagi tu tak ada. Tuhan buat kita, Tuhan tak ada baik kita, Tuhan menentukan nanti kita. Tiba-tiba kita mengaku kita. Cubalah orang naik 4. Ni tempat aku, orang duduk, dia tumbuk lagi. Tak manggung. Tempat aku, dia kaget tempat aku. Siapa dia tak sempat. Waktu Kuala Lumpur, lepas kat turun tinggal kursi belakang. Dia berkabut kursi tu pintu, dia buat dia. Itulah payah nak buat ke aku seperti tu. Aku mati buat lalu aku. Mungkin tak mati boleh aku lagi. Dia sudah berkumpul lah. Agak tu. Lagi tu je lah. Ya, boleh dah. Jadi Nabi Daud pun tak ada. Dia kata aku pun tidak aku. Sebab Rasul Nabi itu dipandu dengan wahyu Tuhan. Kena yakin situ. Bukan tak betul. Dia pasal dia nampak orang ni. Nampak orang orang tapak kita. Tadi kata Tuhan tak apa. Tapi dia boleh tapak tu kerja Tuhan. Apabila kita nampak kerja Tuhan, kita tak marah lah ke dia. Dia tapak pun. Kita tak nampak kerja Tuhan, kita apa juga. Saya kata, kita balas. Oh, orang tapak kata. Saya kata. Tapi orang hakikat kata, tak boleh lah. Apa-apa kita nak marah Tuhan. Dia tapak kita, dia kehendak Tuhan. Kalau tidak kehendak Tuhan, angkat tangan. Tak boleh, so kena tapak. Mas kalau dia boleh tapak pun, kalau tidak kehendak Tuhan, tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit tapak, dia tak tapak pun. Kalau gitu je lah bisa. Tapi tak rasa sakit, gerai juga. Kalau gitu ya. Dalam surah Al-Fatih ayat 2, ya ghafiru laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Artinya Allah telah mengampuni engkau wahai Nabi semua dosa-dosa engkau yang dahulu, dosa-dosa engkau yang akan datang. Jadi kalau tengok pada ayat ni ni agama kata Nabi itu dosa tu. Tuhan royak ke Nabi tu, Nabi dosa ni kalau buat pun hok lepas dah hok mu buat law ni akhirat mu boleh minta ampun dengan aku. Dia royak ke Nabi tu, Nabi royak kita. Sebab tugas Nabi ni dia dakwah. Dia siapa kata Tuhan tu tak boleh tinggal sebut dia aku. Jadi kalau Tuhan kata ke dia sebagai Nabi baik, tak ada orang satu, itu je tak ada royak lagi ni ke, maka ramailah kita ni semua Nabi, semua Kristian. Dia kata Nabi Isa tu Tuhan, semua dia tak sebut nama Nabi Isa, dia sebut Yesus Christ. Dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu mati kena bunuh tu. Dia kata kerana mengampuni dosa dia. Tidak kita sebagai Islam dalam ayat jelas ada
Tuhan mengangkat Nabi Isa tu, maknanya dia tidak mati. Dia akan tunggu akhir zaman ni untuk mengikut syariat Muhammad. Maksudnya syariat dia tu serupa dengan Muhammad dah, cuma ada tempat-tempat tertentu tak cukup. Bagi kaum dia je cukup. Bagi kaum Nabi Muhammad dia tak cukup. Sebab itulah apabila kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat dia tu kekal sampai hari kiamat. Maknanya bila-bila masuk syariat dia tu berjalan dah daripada dia dulu sampai kepada hari kiamat, syariat Muhammad lah. Tak boleh ada syariat lain. Tetapi tak bolehlah manusia dia tidak begitu. Nabi Musa tinggal 40 hari buat berhala lembu dah. Pak kita hari ni Nabi tinggal 1400 tahun ni kan. So kau berhala lembu, berhala gajah dia buat lagi. Tapi tak terasa pelik sebab kita apabila ngaji sejarah, kita kena ingat kita lagu mana ni. Orang itu semua harta. Harta nombor satu. Peti boleh beli belakang, nak beli orang boleh, nak beli kerja boleh, nak beli makanan boleh, rumah boleh, kereta boleh, semua boleh. Maka kita menjadikan peti sebagai Tuhan. Kalau ada peti semua boleh buat. Dan mau masuk kecil lah. Tak ada peti siapa pula. Tak apa. Apa je? Ramai lah orang duduk kantor gitu ya. Tengok kawan ni. Ada peti kampung. Kereta kata bakar komen-komen semua demo tu. Orang suka turun dia kata, biar dah beli buka. Pakai tu luar negara, sok-sok. Orang raja-raja pakar kau. Tengok. Dia duduk situ. Dia tak kabar rezeki tak tu kan. Jadi kita bukan dia kaya lah. Dia 4 perkara tu mungkin Nabi kata tu. Punah kita ni kerana harta, kerana tino, kerana pakat, kerana keturunan. Pak telah berdebaki semuanya menyebabkan bunuh agama. Tak ada lagi orang lain tu orang bakit. Demo sakit lah kawal keturunan tu. Orang Datuk Jemaah sudah ada. Demo sakit lah. Pokok kawal semua tu dengan raja belakang. Jadi maknanya kita suruh atas. Ya tidak kita lah. Kita dah suruh keturunan. Jangan. Ada harta, kawan pendek boleh hidup 1 tahun lagi, harta ayah tinggal tanah pun mereka ada. Ada saya kita di Pemung. Mula tu dia tinggal tanah 102 ekar atau 120 ekar. Isti. Bukan kebun, isti. Mati tu dia ni. Kita pun tak tanya kabar. Mula lama tu dia mati. Jumpa dengan dia. Tahun lepas kata 2-3 tahun lepas. Dia kata main kebun. Main kebun lah dia kata. Tu kau tinggal dulu. Kata mak dia mau boleh berapa. Dia boleh 2 ekar. Jatuh ke dia 2 ekar. Cucu dia tu. Dia tu cucu tu dia tu. Boleh 2 ekar je. Hak suruh 100 ekar tu. Pakuan no. Tak jual sikit apa. Bagi adik-adik. Lepas pagi tu baru dia jual. Maknanya tu dia tinggal tu 102 ekar. Tak ada je. Tapi kalau kecil. Jangan kita kalau kecil kawan dia pada mau susah kena mampu kawan tanah menunjukkan mereka ada sedap lah gitu. Pasal apa boleh kata kita sebab tak ada Tuhan. Sebab tak ada Tuhan. Kalau dia ada Tuhan kita terasa tak kecil agak kita.
Mak kita tahu kampung-kampung, Tuhan lah menentukan. Bodoh-bodoh kita bukan. Kampung-kampung Tuhan lah menentukan. Gas itu je, lemah dah kita ni. Ni ke gambar kau lah boleh buat. Demo gambar tu tu. Bagi bapak sudah gitu ke. Apa yang lagi kita? Nah, nak buat apa sudah payah macam. Kalau lagi salah je, maaf lah. Ada pun dah kali. Salah kalau kita milik kereta besar, rumah besar tanya. Itu ya, salah. Dah kita ada bintik. Semuanya janganlah kita agak sangat. Kena ingatlah kalau orang sesok. Kalau patut zakat jangan duk ngelak. Kalau patut derma jangan duk ngelak. Kita derma, kita hadiah, kita tolong orang susah. Tak apalah buat usaha mana pun. Tetapi ya, setiap harta kita tu akan ditanya. Dari orang paling kaya, paling lama masuk surga je. Nak ngabis je, mereka tu tanya begitu, tanya begini tu. Banyak kata demo pula, kalau lasar tu Islam. Tak boleh milih harta dah. Islam suruh kita bekerja. Bekerja seolah-olah kerja dunia ni seolah-olah kita nak hidup 1000 tahun. Seolah-olah. Mana kena cari banyak dunia ni. Dan kita nak cari akhirat ni seolah-olah kita nak mati esok hari. Apa makna? Maknanya cari-cari tak boleh lupa akhirat. Dunia tu lupa, tak apa lah pada hidup 10 tahun lagi. Akhirat ni esok dah mati. Malam ni kemaya tahajud, tobat ke. Lagi tu. Tetapi kita tak pergi situ, kita pergi aja. Kena cari dunia ni, Tuhan tu cari. Esok nak kiamat sultannya lagi, pokok. Tahu dah gurung-gurung apa tuan bodoh bodoh ini. Kalau kita nak tanya, kena tanya lagi pokok. Hati itu. Jadi kita potong di dunia tu. Maksud tu mana kampung berlaku. Kok kita buat kita selama ini kita tidak undur. Sebab Tuhan lah yang menentukan. Bukanlah kiamat itu menentukan. Bukanlah tak bulu tanah itu menentukan. Sibuk orang lain itu tak boleh menentukan. Yang menentukan Tuhan. Lalu kita nak duduk situ lah payahnya. Patut duduk situ. Tak boleh duduk. Lagi dalam Hazan. Macam mana dengan sahabat Nabi Abdul bin Auf, dia pun kena nak lama hisap lah masa dia banyak. Betul. Tapi kena ingatlah orang lama hisap dia. Kena ingatlah dia tu. Apabila sampah 100 ekor unta, dia beli 100 ekor unta. Jadi dia orang jual buat mari sampai rumah dia dekat dia semaja. Ibarat kita topeng gori je. Sampailah untuk 100 ekor. Jadi dia nak suruh itu, suruh dah orang dia kira. Kena kira orang sampai benar-benar kita nak beli tu boleh akak jual beli. Ni tak kira pakai percaya, tu kena tipu semua. Kena kira. Dia kira, habis kira. Nabi itu telah habis dah takbir tu diri. Bantu baca ayat dah kita ada. Baca ayat. Tahun tu dia pun habis kata yang kotor. Hadir ataupun bui sedekah kepada jalan Allah. Kalau kita sanggup ada luar ambil lagi. Nak wayak tinggi keimanannya dia. Apa dia boleh buat? Sebab dia sayang ke Tuhan, terlebih daripada saya ke makhluk. Itu sebab kita boleh ke boleh. Kalau kita sampai pekat tu, kita boleh. Apa kita boleh sedekah seria 2 ayat? Sebab bagi kita seria 2 ayat, bagi kita tak ada makna. Tak ada makna dari segi harta.
Ini bukan aku ni kena aku kau ya. Bapa mudah bui tu. Pasal kita tak sayang, tak rasa hak kita. Kita tak rasa hak orang. Dari segi zahir. Dari segi hakikat, kita bui. Contoh, tidak ubi, kotor dekat akhirat. Kalau kita nampak lah ketua, tu yang kita buat banyak. Kita suruh orang sedekah kita sedekah. Tak boleh ya. Ada pengasih penyaji. Pas kita nak sedekah juga. Kita sedekah utamanya kita jawab lagi ni, guano. Kita agak sampah. Agak sampah guano dah kita tahu esok itu. Sekat tu jalan apa dia. Kita tahu dah. Misalnya dah. Kalau gitu ya. Jadi benar-benar gini dalam perjalanan kita menuju kepada Allah ni. Kesimpulannya jangan buat Tuhan. Apabila selagi ada Tuhan, insya-Allah kita jalan molek lah. Gapo kita buat untuk biar ada Tuhan. Jadi Tuhan ni, kalau kita rasa kita ni salah, minta ampun lah dengan Tuhan, kerana Tuhan ni mau pengasih, lagi mau pengampun. Lagi tu ya. Syekh Al-Akhbar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah lah, minggu depan lah kita tambah pula. Nombor 30 dia. Jadi malam ni so nombor 29 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat Allah dan jadikanlah ilmu yang manfaat yang manfaat. Ya Allah, berikan kami surah yang menurut manusia rezeki manusia. Ya Rabbul dunia manusia. Amal manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.